Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali nama saya Muhammad Amir Zaki Zulkifli akan membentangkan tentang tokoh yang mana dipilih dalam kitab Kashful Mahjub, iaitu salah seorang tokoh sufi yang bernama Amru bin Uthman Al-Makki, yang mana dia pun adalah salah seorang daripada anak murid ataupun kawan rapat dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi insyaAllah kita pergi yang pertamanya adalah kama huwal ma'lum anna Amr al-Makki wa ahadu minal masyayikh alladhi al-ulama al-masyhurah. Jadi yang pertama kita nak tahu bahawa kita nak kenal bahawa ada salah seorang daripada ulama sufi yang mana bertarikat, yang mana sangat mursyid, sangat alim dalam bab ilmu tasawuf ni ataupun tazkiyatun nafs, yang mana mampu untuk membimbing hati-hati manusia ni adalah salah seorangnya adalah Amru bin Uthman Al-Makki. Untuk mazhab tasawuf dari segi Ahlussunnah wal Jamaah, dia juga adalah yang mutabar, yang mana dia mengikut jalur-jalur ataupun jalan yang disusun oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, termasuk juga Imam Ghazali sendiri. Jadi dikata dia untuk nasab ataupun keturunan ni adalah wal Imam Ar-Rabbani. Dia juga digelar imam. Bila digelar imam ni kita tahulah dah alim dalam semua bab lah, dari segi tauhidnya, fiqhnya semua, termasuk bidang yang dia kata dia pelopor lah dalam tasawuf ni, iaitu digelar sebagai tokoh sufi, termasuk Amr bin Uthman Al-Makki. Ar-Rabbani Az-Zahid, yang mana yang zuhud, Syekhus Sufiyah, termasuk dia adalah syekh ataupun pembimbing lah, yang mursyid, yang mampu untuk melihat hati-hati manusia untuk membagi-bagi ataupun nak bimbing zikir-zikir yang mana layak untuk anak-anak murid. Dia dikatakan mursyid sebab ada guru yang tak mursyid, sebab boleh menjadi kata bawa pada fitnah. Jadi nama dia adalah Abu Abdullah Amr bin Uthman bin Karb bin Ghassas Al-Makki Al-Arif Al-Basir, yang mana dia seorang yang arif basir sini adalah arif mata hati lah, bukan basir hisi ni, maknanya basirah, mata hati dalam, mampu untuk nampak ataupun kenal ma'rifatullah dengan Allah sampai pada hadrat Allah, cerah mata hatinya. Lahul lisanus syafi al-bayanul kafi ma'ludu fil awliya, dikenali antara bilangan-bilangan yang dikenali sebagai wali-wali Allah. Ada kamak lah wali-wali Allah ni, wasbitan li awliya karamah, kita kena sabit kan wali-wali itu pada ulama-ulama. Wa huwa minal masyayikh al-qudama al-alim bi ulumil usul, alim pada ilmu usul, yakni usul tauhid lah. Walahu kalam hasnah walahu musannifat tasawuf, kita tahu dia adalah musannif ataupun pelopor yang alim dalam ilmu tasawuf. Jadi anak murid adanya antara asatizahnya, gurunya adalah Ahmad bin Isa Al-Gharaz, Abi Sa'id Al-Gharaz, dan satunya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini kata kil lah, kata setengah kata dia adalah Imam Junaid Al-Baghdadi, guru dia sendiri. Kita tahu Imam Junaid Al-Baghdadi ni sebagai mazhab selepas selepas Imam Ghazali dalam bab tasawuf, kita pakai Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi kehidupan ataupun kehidupan beliau lah, seakan beliau Baghdad, ditinggal di Baghdad, dan kerana yang tersebut ila Junaid fi sahih wakila kerana ma'immatul fiqh, dia dinisbahkan kepada Junaid. Apa? Sebab kata kiranya dia adalah ia ni seorang yang imam bagi fiqh, maknanya seorang yang alim juga. Tidak kira lah bila seorang itu alim ataupun dia mampu mencapai makrifat pada Allah. Orang yang tarikat orang sufi ni tidak, dia perlu alim dulu. Dia kena comel, kejak dia punya tauhid, kejak dia punya pegangan akidah dengan Allah SWT, termasuk fiqh, bagi sebagaimana untuk mencomelkan, mensahihkan ibadat kita, lalu dihiasi pula dengan ilmu-ilmu tasawuf. Itulah panggil tugas-tugas orang sufi. Jadi Amr bin Uthman Al-Makki adalah Abi Abdullah. Ni kata orang lain lagi lah, kata K setengah kata dalam tabaqat sufiyah. Pernah cerita ahadul masyayikh, dan dia adalah salah seorang yang masyayikh yang tinggal di Baghdad, wa mata biha, dan meninggal juga di Baghdad. Maknanya pada waktu itu sebagaimana
hebatlah sebagaimana kita tahu Imam Ghazali sendiri pun orang yang hebat di kota Baghdad dulu. Jadi ini mengulangi sejarah waktu Imam Ghazali sendiri tentang bagaimana masyhurnya Amru Usman Al-Maki ni tentang dia punya apa panggil sikoh beliau dengan ilmu, terutamanya dalam ilmu tasawuf ni. Bagaimana membimbing hati anak-anak murid, membimbing hati-hati manusia dengan tarekat-tarekat dia. Dah, bagi kawan-kawan saya yang sekumpul dengan saya ada cerita nanti tentang bagaimana dia beramal dengan tarekat beliau, tarekat Syaziliyah. Dah disebut juga dalam kitab Tabaqat Syaziliyah, karangan Abu Qasim sendiri bagaimana kita tengok pembimbing ataupun membimbing hati manusia bagaimana nak buang dak sifat-sifat mazmumah dalam hati manusia dan melalui tarekat Syaziliyah yang diamal oleh salah seorang inilah Amru bin Usman Al-Maki. Itu dia. Jadi anak murid dia yang berjaya di di tengah-tengah dalam kitab lah. Antaranya di Asyar Alam An-Nubala dikata Abul Mughis Al-Husain bin Mas'ud Al-Halash. Ini kita kenal Al-Halash juga dikatakan bagi anak murid dia. Jadi lagi Ahmad bin Muhammad Ziyad bin Bashar, Abdul Ghaffar bin Muhammad bin Muhammad Raghabi, Abi Yaqub Ishaq bin Muhammad Al-Hajid. Banyak lagi lah anak murid dia ni adalah masyhur. Jadi kalau kita tengok pada nasab dia tadi, bermula daripada dia sendiri, ayah dia dan semua anak murid titik baris dia, dikatakan bahawa semuanya orang sufi, semuanya orang alim, termasuk juga anak-anak murid dia sini. Dan semuanya orang-orang yang alim dari segi semualah. Bila kita tahu kita nampak yang makrifat dari segi tasawuf, berjaya mengikih, membawa nafsu mutmainah dia kepada mardiyah dan seterusnya. Tidak dapat tidak dia sudah alim dalam bab tauhid dan bab fiqh. Sebagaimana semayang dia pun dah berbeza dengan kita orang biasa. Jadi ini salah satunya mal ara'a anil qalbi min Amri Usman Al-Maki. Jadi ini sedikit walaupun susah sikit kita nak faham ayat dia. Jadi saya cuba untuk teranglah bagaimana pandangan dia tentang hati manusia ni. Bagaimana pandangan Amru Usman Al-Maki tentang hati manusia ni. Jadi disebut oleh beliau adalah hati ini adalah bagi satu ciptaan oleh Allah, yang mana Allah boleh campurkan segala rahsia-rahsia dalam hati kita. Jadi sini kata wahidzuha fi darajatil ittihad, dan memelihara akannya hati itu pada darjat yang kesatuan. Maknanya untuk memelihara, untuk kita nampak kan kita punya hadrat ataupun nur makrifah cahaya daripada Allah itu adalah kena yang pertamanya memelihara itu sendiri. Barulah kita dapat asrar ataupun sari itu. Untuk menuju sari, untuk mendapat sari asrar, segala rahsia-rahsia Allah yang dakik, yang halus-halus ni, kita dapat tidak kena melalui, kena melintasi sempadan nafsu. Saya tengok gitulah, sebab ini kata hubbu kullu yawmin tajalli lil qulub. Kita ni nak tajalli daripada nampaknya hati kita ni lagu mana, kok mana pun dia kena merentasi sempadan ataupun halangan nafsu kita, syahwat kita. Itulah sedikit pandangannya, dan ada lagi lah cerita di sini bagaimana untuk sampai ke hadrat Allah, bagaimana nak comel ibadat kita melalui untuk beri kesan pada halawatul ibadah kita, untuk mendatangkan kemanisan dalam setiap ibadat kita. Jadi ada juga dan dinukilkan oleh dalam kitab Kashful Mahjub juga dikata bahawa kana min kubara ahli tariq wa sadatihim. Ini adalah ia Abu Usman Al-Maki ni adalah satu ulama yang besar yang mana mempropos tarekat-tarekat ni. Yang pertama sekali adalah untuk untuk mendapatkan hati-hati manusia ni tentang rahsia-rahsia yang dakik, rahsia-rahsia yang halus daripada Allah Subhanahu Taala ni tidak pemberian Allah. Kok mana kita kena usaha sendiri, kita akan dapat dengan duduk saja, tak beramal, tak mengaji, gitu. Jadi ta'rif tasawuf ialah ayashghulul khadim an-nafsu fi jami'il awqat. Yang mana ta'rif tasawuf yang diberi oleh Abu Amru Al-Maki ni, Amru Usman bin Al-Maki, dikata memang menyibukkan khadim ataupun tuan bagi diri seorang tu pada setiap waktu bikulli syai'in muhim. Bikulli syai'in muhim dinampak muradnya adalah pada perkara-perkara agama. Disibukkan dia punya diri dia, punya jasad dia, yang boleh mengawal dia punya jiwa dia adalah pada setiap waktu adalah dengan perkara-perkara penting, iaitu dengan perkara-perkara agama. Itu ta'rif sedikit lah. Jadi banyak ni adalah kalam-kalam dia min hikmati radhiyallahu. Dan kata-kata hikmat beliau adalah
anna ra'su zuhud wa asluhu fil qulub. Bahawanya ibu ataupun kepala bagi zuhud itu asalnya adalah pada hati itu sendiri. Dan bagaimana kita menghiasi hati kita, dan yang mana huwa i'tiqadu dunya wa istidaraha wa nadhur ilaiha bi'ainil qillah. Bagaimana kita melihat dunia ini dengan pandangan yang kita kata sekeji. Dan kita tengok pandangan kita, nazar kita pada dunia itu dengan mata yang sikit. Dan kata Imam Sayyidina Ali sendiri, dan dunia itu aqallu minal qalil. Dunia itu sikit daripada yang sedikit. Wa asyikuha adallu minaz zalil. Siapa yang berasyik-asyik dengan dunia ini, adallu minaz zalil. Tak ada apa, bukan dia lah yang tercela lah, dicela bagaimana letak dunia dalam hati. Jadi ini adalah kalam-kalam dia lah dalam Siyar A'lam Nubala, banyak kita tengok. Ma'rifah sihat tawakal Allah, dan bermula ma'rifah untuk ma'rifah pada Allah itu adalah sahnya tawakal dia pada Allah. At-taubat fardu ala jami'il muznibin, dan bermula taubat itu adalah fardu ke atas setiap yang berdosa dan maksiat. Dan bagaimana dosa itu perlu kita bertaubat pada Allah SWT. Kok mana pun taubat ni dia dilazimi oleh orang-orang sufi dulu. Dan walaupun dia rasa dia tu dah banyak zikir, tapi dilazimi juga untuk secara ibadat kata. Bagi yang melambatkan taubat, ditaubat pula atas melambatkan taubat tu sendiri. Gitu. Kalau kita rasa kita lambat dah taubat, kita taubat pula atas lambatnya kita taubat. Gitu. Jadi ini adalah kisah ringkas lah bagaimana kisah Halas itu sendiri, anak murid dia sendiri. Kita tahulah Halas ni adalah anak murid dia yang mana dibunuh, diperintahkan dibunuh oleh Imam Junaid Al-Baghdadi sebab perkataan dia sendiri, anal haqiqah, aku Allah, akulah yang hak, gini-gini. Ada cerita yang panjang bagaimana Imam Junaid suruh diri, Halas tu suruh diri sebab terlalu rindu, terlalu cinta pada Allah, sehingga menafikan syariat. Jadi Imam Junaid menghukum kafir terhadap Halas kerana meraihkan syariat, sebab perkataan dia itu boleh mendatangkan fitnah pada orang awam. Begitu juga oleh Imam Ghazali sendiri, disebut juga dalam Ihya Ulumuddin bagaimana Halas ini dihukum Halas. Walaupun kita ada juga setengah ulama membela dia sebab tilik pada hakikat. Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani membela dia dan membela dia sendiri dengan kata bahawa kalau dia ada waktu tu dia akan ambil Halas sebab dihukum pada hakikat. Syekh Abdul Qadir Jalani adalah Sultan Al-Awliya, dia kepala lah bagi segala wali-wali ni. Dia kata gitu juga. Dua-dua pandangan betul. Tapi Imam Junaid Al-Baghdadi menghukum Al-Halas ni sebagai kafir dan membunuh dia pada waktu itu adalah disebabkan meraihkan syariat, boleh membawa fitnah pada orang awam. Jadi akan datang lagi lah perbahasan diterang oleh kawan-kawan saya lagi, pembentangan untuk tarekat dia, bagaimana kehidupan lagi dia, sejauh mana karya-karya dan anak-anak murid dia. Jadi sekadar itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.